Hadis yang ke-26, munculnya galian-galian bumi, munculnya, keluarnya galian-galian bumi. Pada hadis yang lalu berkenaan dengan masa akan menjadi singkat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yataqarab az-zaman, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah masa itu menjadi singkat, menjadi hampir. Yang mana kita sendiri merasai di saat ini masa itu berlalu dengan begitu pantas. Antaranya kerana kecanggihan teknologi yang dicipta oleh manusia itu sendiri. Jalan raya yang baik, kenderaan yang semakin pantas. Kalau kita tengok dalam cerita anakku Sazali, waktu Sazali dikejar oleh polis, dia merompak satu kedai, kemudian dia dikejar oleh polis. Dalam adegan kejar-mengejar tu, kelajuan kereta Sazali ni 60 hingga 70 km sejam. 60-70 km sejam, kira laju lah tu. Kira laju zaman tu. Tapi kalau zaman sekarang 60-70 tu, kancil pun turbo sekarang, jangan main. Tak ada dah kenderaan 60-70 km sejam. Motosikal 50cc, 70cc tak ada dah orang pakai. Orang pakai pun buat lawa je lah. Motosikal panggil apa? Antik. Motosikal semua laju-laju belaka dah. Kenderaan pun makin laju. Jadi satu tempat yang jauh, yang mengambil masa yang begitu lama, satu zaman dahulu, satu masa dahulu, menjadi singkat, menjadi cepat untuk kita sampai di suatu tempat. Namun di sana ada pandangan ulama yang mengatakan, yang dimaksudkan dengan masa itu menjadi cepat ialah di antaranya kerana keberkatan masa yang ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita merasakan masa itu berlalu dengan terlalu pantas, sedangkan sedangkan kita belum sempat melakukan apa-apa perbuatan. Sehari demi sehari, setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti 1 jam saja. Begitulah masa. Kemudian pada malam ini, setelah kita tangguhkan kuliah beberapa minggu, kita masuk ke hadis yang ke-26. Di antara perkara yang berlaku di akhir zaman ialah apabila kita mendapati ataupun apabila munculnya hasil-hasil daripada perut bumi, yang disebut sebagai galian. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ataupun dikenali sebagai Ibnu Umar. Qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqit'atin min zahabin wa kanat awwala sadaqatin ja'at bihi Banu Sulaim min ma'dinin lahum faqalu ya Rasulullah hadhihi min ma'dinin lana, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu ma'adinu wa yakunu fiha syiraru khalqillah. Yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekeping emas. Satu ketika
sewaktu Nabi SAW masih hidup. Waktu Rasulullah masih ada lagi di Madinah. Dibawa kepada Rasulullah SAW sekeping emas, seketul emas. Dibawa kepada Nabi, diserahkan kepada Nabi emas. Yang mana emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Itu adalah zakat emas yang kali pertama dikutip, setelah diwajibkan zakat. Zakat di mana kita mengetahui zakat ni banyak, ada beberapa jenis harta yang diwajibkan zakat. Bukan semua harta diwajibkan zakat. Harta yang memenuhi syarat, harta yang memenuhi syarat, cukup haulnya dan cukup nisabnya. Yang tu kena belajar dalam kuliah fiqh. Adakah harta yang kita miliki diwajibkan zakat? Bila maksud diwajibkan, bukan mufti wajibkan, bukannya pusat zakat yang wajibkan. Saya orang tak ada datang kutip, saya tak bayar zakat lah. Tak boleh buat alasan macam tu. Kita kena mengetahui manakah harta-harta kita yang diwajibkan zakat. Perniagaan kita, simpanan kita, ternakan kita, keuntungan kita, pendapatan kita, adakah dikenakan zakat? Kita kena ambil tahu. Zakat yang emas yang diberikan kepada Nabi SAW itu adalah merupakan emas zakat yang pertama sekali dikutip. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim daripada tempat tambangan ataupun tempat galian, tempat mendulang emas mereka. Tempat mereka mendulang emas. Maka sahabat Nabi SAW berkata, "Hai Rasulullah, emas ini adalah hasil daripada galian kita." Sahabat Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah emas daripada galian, hasil daripada galian." Lalu Nabi SAW menjawab, kalau kita dapat orang bagi duit, tak tanya banyak dah lah. Terima kasih, alhamdulillah rezeki. Kalau kita begitu. Tapi Nabi SAW, dia nampak, dia memikirkan sesuatu yang lebih mendalam, lebih jauh, lebih daripada sekadar dapat harta, nak kumpulkan harta, nak banyakkan harta. Nabi SAW bersabda, "Nanti kamu akan dapati banyak gali-galian." Padahal tu baru emas yang pertama Nabi dapat. Mana Nabi tahu? Kalau kita kata sebagai manusia, mana Nabi tahu perkara yang akan berlaku? Emas ni dalam perut bumi. Nabi SAW dia bercakap berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah yang memberikan kepada Nabi ilmu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dia tidak cakap mengikut perasaan, mengikut hawa nafsu Nabi, walaupun dalam keadaan marah, walaupun dalam keadaan bergurau. Nabi ni bercakap, bersabda berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maknanya Nabi SAW diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan berlaku, di mana nanti umat Nabi SAW akan menemui lebih banyak lagi hasil-hasil dalam perut bumi, hasil-hasil galian. Dan Nabi SAW bersabda, yang akan menguruskannya adalah orang-orang jahat. Zakat ni diberikan oleh kepada Nabi SAW
oleh kaum muslimin, para sahabat Nabi daripada Bani Sulaim. Mereka ni dapat emas, lalu mereka bayar zakat, keluarkan zakat emas kepada Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi bersabda, nanti banyak lagi daripada ni. Kamu akan dapati lebih banyak dan lebih banyak lagi hasil-hasil daripada perut bumi. Dan ketika itu kata Nabi, yang menguruskan, yang menguasai sumber-sumber hasil-hasil bumi ini adalah dari kalangan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tepat sekali apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak 15 abad yang lalu, hari ini dunia Islam sangat kaya dengan galian emas. Galian bumi seperti emas, perak, timah, petrol, gas dan lain-lain. Tetapi yang menguruskan dan yang menguasainya adalah orang-orang yang bukan Islam. Ini adalah satu realiti yang sangat jelas di mata kita dan merupakan salah satu di antara petanda hampirnya hari kiamat. Di antara rupanya dengan penemuan hasil-hasil bumi yang banyak dalam negara kita sendiri, jumpa emas tahun 90-an di Terengganu, di satu kampung, satu daerah Marang, di daerah Marang, di satu kampung, penduduk menemui emas di satu tempat yang namanya Lubuk Mandi. Pakak datanglah ramai-ramai daripada seluruh pelosok negeri Terengganu. Bahkan ada orang luar datang mendulang emas. Makin dalam gali makin banyak. Tak sempat dulang dekat situ, masuk dalam beg guni apa semua, bawa balik dulang dekat rumah. Sehinggalah kerajaan mengeluarkan, pejabat tanah mengeluarkan satu arahan supaya orang mana-mana yang nak mendulang, nak ambil hasil daripada dalam perut bumi, mestilah melalui kebenaran pejabat tanah. Walaupun bawah rumah kita, walaupun dalam tanah kita, walaupun belakang rumah kita, asal harta tu dalam perut bumi, dia adalah milik pejabat tanah dan galian. Sebab tu kalau jumpa, buat senyap-senyap, jangan buat kecoh-kecoh. Buat senyap-senyap je. Ni kecoh. Kecoh, dapat tahu kena arahan daripada pejabat tanah lah. Dan adalah undang-undang yang ditetapkan. Akhirnya ditutup. Tak dibenarkan lagi secara orang awam datang untuk buat cari gali, untuk mendulang kerana faktor keselamatan dan sebagainya lah. Di Johor pun ada, di Mersing. Di mana pantai apa? Sungai, pantai ke sungai? Pantai lah. Ni pakak pergi belaka ni esok. Jadi muslimin dirahmati Allah. Jumpa biji besi di Bukit Besi, Terengganu, Kuala Lumpur dulu sendiri, tempat Lombong. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada umat akhir zaman ni dengan segala kekayaan daripada dalam perut bumi. Dengan kekayaan balaknya, dengan kekayaan minyaknya, dengan kekayaan biji besinya, gasnya, emasnya, batu permatanya, arang batunya, macam-macam daripada dalam perut bumi kita ni. Macam-macam hasil kekayaan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Rupanya segala hasil tu bila keluar, dia merupakan tanda akhir zaman. Kita duduk seronok-seronok ni macam budak-budak main air. Hujan lebat, dia nak main air, mengumpul sekali nak mandi hujan. Kita kata tak boleh, bahaya, hujan asid pasti gudang ni. Nak main juga, bagi main. Air, paras air makin naik, dia tak indah. Budak-budak
Nah, asyik dia main, akhirnya jatuh dalam longkang, jatuh dalam parit, jatuh dalam paya, lemas. Rupa-rupanya hasil dalam perut bumi yang telah dikurniakan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat akhir zaman ni, umat Nabi Muhammad, merupakan tanda bahawa dunia ini akan berakhir. Akan berlaku kiamat setelah segala isi yang ada dalam perut bumi telah dikeluarkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kita seronok dapat kekayaan, walaupun kita tak dapat seketul emas, tapi daripada emas itulah negara kita mengeluarkan duit untuk perbelanjaan kita. Dia tak boleh cetak pakai mesin tebu. Nah, muslimin dirahmati Allah, dia berdasarkan simpanan emas yang kita ada. Orang ekonomi dia tahulah, saya mungkin tak berapa betul. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan menguruskan kekayaan hasil bumi pada ketika itu ialah dari kalangan orang sejahat-jahat manusia. Sejahat-jahat manusia, yang pertama orang kafir, yang kedua orang Islam yang fasik, orang Islam yang jauh daripada, yang lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang akan monopoli, yang akan menguasai hasil-hasil bumi. Negara-negara Arab sendiri pada tahun 70-an ketika mana mula menemui hasil minyak daripada perut bumi mereka, dengan begitu pantas berubah daripada negara yang miskin, yang mana rakyatnya menunggang unta, hanya tinggal di dalam khemah-khemah, berpindah randah, akhirnya berubah menjadi orang yang kaya. Dan dalam hadis yang sebelum ni kita bacakan, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda akhir zaman ialah di mana kamu akan dapati orang yang berkaki ayam mengembala kambing, yakni orang yang miskin, orang yang tinggal di pedalaman, yatatawaluna fil bunyan, mereka mula berlumba-lumba mendirikan bangunan-bangunan yang mencakar langit. Maknanya apa? Maknanya mereka daripada miskin berubah menjadi kaya raya. Daripada negara yang miskin, umat yang miskin, daripada orang yang tinggal di khemah, tinggal di bangunan-bangunan yang mencakar langit, menjadi orang-orang yang kaya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya kekayaan hasil bumi ni, kalau kita perhatikan kebanyakannya keluar daripada perut bumi milik orang Islam. Sehingga menyebabkan imperialis, para penjajah barat satu ketika sangat cemburu, dan mereka mula melancarkan serangan-serangan kepada negara-negara Islam, penjelajahan ke negara-negara Islam. Di antara tujuannya ialah untuk menguasai sumber ekonomi umat Islam. Sampai ke hari ini ada yang menggunakan ketenteraan seperti Afghanistan, Iraq, dan ada yang menggunakan kebijaksanaan disebabkan ketamakan yang ada dalam diri umat Islam yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku kepada UAE? Yang kita baca beberapa ketika ini, apa yang berlaku kepada negara-negara Arab yang diberikan kekayaan. Dengan kekayaan tadi mereka ada duit. Tetapi orang-orang kafir yang bijak ni, mereka tahu orang Islam ni kaya, ada duit, tapi jiwa mereka, iman mereka lemah, iman mereka tandus. Lalu mereka ni ditawarkan atas nama kebijaksanaan, atas nama kepakaran, nak majukan negara kamu bagi duit, kami akan bagi kepada kamu teknologi. Kami boleh bina bangunan di tengah padang pasir. Kamu boleh, asalkan kamu bagi duit.
Nak buat apa? Akhirnya negara-negara Arab hari ini berubah. Daripada kita kata padang pasir menjadi bandar metropolitan. Bukan setakat itu sahaja, bahkan budaya-budaya barat yang jauh daripada budaya-budaya Islam, perkara-perkara yang berunsurkan maksiat. Orang Arab minat apa benda? Minat tenis. Buat gelanggang tenis, anjurkan pertandingan tenis di negara Arab. Sebab apa? Orang Arab nak tengok player-player tenis ni main tenis. Nak tengok siapa? Nak tengok Martina Hingis. Oh, tak ada dah. Peceng lama dah Martina Hingis. Hak tu je terlintas di kepala saya. Nah, siapa lagi? Haji Jan. Yang baru tu laki dah sedap tengok. Nah, dia tak menjerit. Yang perempuan siapa? Takut nak jawab. Takut kena. Serena Williams. Negro tau. Iyalah tau. Iyalah kau. Serena Williams dengan adik dia tu. Tubuh dia macam jatang tau. Dia pukul tu, kalau dia servis tu padang, tengok saja. Orang pok-pok Arab ni, tok-tok Arab ni mari pakat tengok tenis. Buat macam-macam ni. Padang pasir berubah menjadi padang rumput yang hijau. Orang Arab nak main golf, boleh. Padang pasir jadi padang golf. Bukan setakat main rally 4x4 apa dia 4x4 ni. Boleh main buat taman tema. Atas nama sukan boleh pakai bikini. Boleh mendedahkan aurat. UAE baru keluarkan boleh minum arak, boleh mabuk-mabuk, boleh bersekedudukan tanpa kahwin. Yang terbaru ni. Asal negara umat Islam yang miskin, yang taat pada perintah Allah, tiba-tiba Allah bagi kekayaan. Tetapi kekayaan itu, kata Nabi, akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Dikuasai oleh orang-orang kafir. Bukan salah kekayaan tu, tapi ujian. Ujian waktu miskin lain, ujian waktu senang lain. Dua-dua tu ujian. Tapi ujian waktu senang ni bukan senang. Semua orang nak senang, tapi ujian waktu senang ni bukan senang. Menyebabkan ramai manusia jadi lupa hakikat, tujuan dia diciptakan oleh Allah. Tujuan Allah memberikan kepadanya harta kekayaan. Sedangkan ada saudaranya yang miskin, saudara seagamanya yang miskin, yang ditindas, sudah tidak dipedulikan. Orang Palestin yang dalam kemiskinan, orang Sudan yang dalam kemiskinan, umat-umat Islam yang dalam kemiskinan, ditindas, tak dipedulikan. Sebab apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam hati mereka sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia. Kekayaan Raja Saud berapa? Triliun banyaknya, 1.5 triliun. Kekayaan Raja Salman berapa? Muhammad Salman berapa? Lebih daripada 15 bilion, 18 bilion. Syekh Talal, kaya, orang yang kaya. Akhirnya tok-tok Arab ni beli syarikat-syarikat, beli kelab-kelab bola sepak. Ini yang Nabi SAW gambarkan kepada sahabat berlaku di zaman kita hari ini. Kamu akan menemui lebih banyak hasil-hasil daripada perut bumi. Tetapi ketika itu hasil kekayaan dikuasai oleh orang-orang kafir. Kejap lagi masuk kelab-kelab kasino macam-macam lah dalam negara Islam lama dah. Negara Arab ni, negara Arab ni mula dah mula membenarkan perkara-perkara maksiat tadi. Konsert-konsert bebas, disko-disko dan sebagainya dah masuk ke
ke dalam negara-negara Arab. Negara kita padanglah 500 tahun dijajah. Muslimin dirahmati Allah. Sebutkan sahaja nama-nama syarikat pembekal petroleum dunia sekarang. Nah, sumber minyak kita punya. Malaysia, Indonesia, nah, Dubai, Qatar, Kuwait, nah, UAE, mana lagi? Negara kafir sikit je, Mexico, nah, beberapa negara je, negara Venezuela. Negara orang Islam ni kebanyakannya ada hasil bumi belaka. Brunei yang kecil tu pun nah, kecil je Brunei, tapi ada hasil minyak yang banyak. Tapi syarikat-syarikat pembekal petroleum dunia, siapa dia? Shell, Caltex, Esso dan pelbagai lagi, semuanya milik orang-orang bukan Islam. Jadi betul lah yang Nabi SAW sebut. Mereka bukan sahaja memiliki harta utama dunia ini, malahan mereka menyalurkan dana-dana mereka kepada Israel untuk berperang dengan orang-orang Islam. Yang hebatnya orang kafir ni, bila mereka kaya, mereka salurkan kepada apa? Kepada entiti mereka yang menentang orang Islam, yang nak menghancurkan orang Islam. Antaranya Israel, negara Israel, nak bina negara Israel. Jajah negara Palestin, nak bina negara dia, negara Israel. Semua orang kafir yang ada kekayaan sumbang. Nah, bagi sumbangan, salurkan. Ada pun orang Islam kaya. Nah, orang Terengganu kata kaya seekor dia. Nah, kaya seorang-seorang dia. Kalau dia sumbang kan untuk apa? Gegar Gaza. Nah, tu dia sumbang banyak sikit. Nak sumbang bersamamu Padang Faiza Basman. Nah, beras Faiza tu je lah. Daripada dulu bersamamu, nah, bersama Faiza. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi negara-negara Islam yang kaya dengan petroleum pula, mereka mahu mengusahakannya sendiri. Mereka hanya menyerahkan pengurusan telaga minyak kepada pihak kafir. Apabila hasil galian sudah diperolehi, mereka hanya mendapat share daripada pengeluaran galian tersebut. Orang Islam yang kaya dengan hasil bumi ni tak nak usahakan, tak nak buat sendiri. Mereka lebih suka serahkan kepada syarikat-syarikat milik orang kafir ni untuk buat kerja cari gali. Nah, orang Islam kaya, beli jet, beli macam-macam kekayaan ni daripada orang kafir. Orang kafir yang bekalkan. Dia malah nak buat sendiri, nak cerita sendiri, nak reka sendiri, nak cari gali sendiri. Tak nak. Dia lebih suka ambil faedah, komisen, share saja daripada syarikat-syarikat cari gali milik orang bukan Islam ni. Ada juga di kalangan pemimpin Islam yang tidak mahu kawasan minyak ini diuruskan oleh orang Islam sendiri. Allahu Akbar. Sesama umat Islam, orang Islam dalam negara Islam, dalam bumi orang Islam, tak mahu, tak yakin, tak percaya kepada orang Islam nak menguruskan, sebab berlainan. Kenapa? Di antaranya kerana berlainan fahaman politik. Lalu sanggup bekerjasama dengan kuasa asing, yakni orang kafir, untuk mengauk keuntungan bersama. Ini banyak dah berlaku, lama dah berlaku dalam kalangan orang Islam, bahkan orang Melayu sendiri. Di mana sesama orang Islam bermusuh-musuhan, akhirnya kekayaan milik orang Islam itu dikaup oleh kuasa asing. Yang jemput orang asing masuk dalam negara bumi orang Islam siapa? Orang Islam sendirilah. Jemput jadi penasihat, jadi residen dan sebagainya. Akhirnya jadi dia punya. Jadi dia punya. Baik. Lihat sajalah apa yang berlaku di Teluk Arab. Orang-orang kafir menghancurkan Iraq.
dan mengerumuni negara tersebut semata-mata untuk meluaskan pengaruh penguasaan petroleum di negara itu. Kenapa? Apa sebenarnya alasan Amerika Syarikat menakluk negara Iraq? Alasannya dia kata Saddam Hussein menyimpan senjata apa? Peluru berpandu, skop. Saddam Hussein kata tak ada. Amerika kata ada dalam rumah kita. Orang luar kata ada dalam rumah. Tuan rumah kata tak ada. Akhirnya orang luar rumah ceroboh rumah kita. Akhirnya Amerika Syarikat ceroboh negara Iraq, tangkap Saddam Hussein, gantung Saddam Hussein pada hari raya Korban. Allahu Akbar. Orang Iraq bersorak orang Iraq seronok. Kerana apa? Saddam Hussein telah dijatuhkan. Apa yang berlaku pada Iraq hari ini? Ramai orang yang dulunya bersorak mengatakan kalaulah Saddam Hussein masih hidup. Menyesal. Kenapa? Kerana dulu mereka lah yang bekerjasama dengan pihak penjajah. Datang ceroboh negara Iraq, pergi cari Saddam Hussein yang bersembunyi, Muammar Gaddafi Libya yang bersembunyi, akhirnya dapat ditangkap, bunuh. Muammar Gaddafi dibunuh, ditembak, Saddam Hussein digantung. Rakyat dia bersorak, menang sorak, kampung tergadai. Bukan kampung tergadai ni, negara hancur. Libya, Iraq sampai sekarang hancur. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebenarnya? Akhirnya Amerika Syarikat kata sebenarnya memang tak ada peluru berpandu. Sebenarnya tak ada. Dah Saddam Hussein mati dah, negara Iraq hancur dah. Dah apa yang dia nak sebenarnya? Kekayaan yang ada dalam bumi Iraq. Simpanan emas. Orang cerita dulu Iraq waktu Saddam Hussein jadi pemimpin, jadi presiden Iraq, macam-macam bantuan untuk rakyat. Ada beasiswa, tajaan, macam-macam dana untuk rakyat ni. Makna rakyat dalam keadaan mana-mana negara pun akan ada orang yang susah, tapi berbanding dengan sekarang betul-betul susah. Nak sangat. Betul-betul susah. Sedangkan penjajah masuk untuk menguasai sumber kekayaan dalam bumi Iraq itu sendiri. Arab Saudi, Kuwait dan negara Arab yang lain hanya bertepuk tangan di atas kejatuhan Iraq waktu itu. Tepuk tangan. Sedangkan saudara, sesama Arab bertepuk tangan atas kejatuhan Iraq. Sebab apa? Mereka menganggap negara Iraq ni satu masa dahulu ancaman. Ada orang dia tengok orang kaya, jiran sebelah rumah dia senang, dia sakit hati. Adik-beradik dia senang, dia susah hati, dia sakit hati. Padahal tu adik-beradik dia, padahal tu jiran dia, tu saudara dia. Kalau kaya patut kita gembiralah, tumpang gembira. Dah, dia sakit hati. Oleh kerana mereka ni sangat sakit hati dengan kejayaan Iraq, bila Iraq jatuh, mereka bertepuk tangan. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan itu sahaja, mereka pun turut membantu orang-orang kafir dalam menghancurkan negara Islam sendiri. Negara Mesir menutup pintu sepadan, Jordan tutup pintu sepadan. Sedangkan saudara Islam, saudara seagama mereka, rakyat Palestin, dikepung, diburu, diperangi oleh Israel. Mereka tak buka pintu sepadan negara mereka untuk saudara mereka. Ambil ubat-ubat, bekalan makanan dan sebagainya. Sebab apa? Inilah penyakit umat Islam. Apabila mereka mendapat kekayaan, mereka cenderung kepada untuk menjaga kepentingan diri mereka kerana cintakan dunia dan takut kepada kematian. Takut kalau masuk campur kan, Israel serang negara kita, baik kita jaga negara kita sudah.
Nah, kalau kita masuk campur kan nanti Amerika marah. Baik kita jaga negara kita, baik kita tolong Amerika, tolong Israel. Sebab apa? Kalau kita tak tolong nanti kita susah. Sedangkan menolong Amerika Syarikat, menolong Israel untuk menghancurkan negara umat Islam. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang berlaku kepada negara umat Islam hari ini, yang mana dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan hasil bumi, tetapi kekayaan hasil bumi milik orang Islam dikuasai oleh orang-orang kafir. Dikuasai oleh orang-orang kafir. Muslimin yang dirahmati Allah, kita masuk kepada hadis yang ke-27. Boleh 3 minit lagi. Tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. Ini Nabi SAW bersabda, tanah Arab yang sekarang ini tandus, yang sekarang ini gersang, padang pasir yang luas akan menjadi lembah ataupun taman-taman yang subur menghijau. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta ya'udul arab ardul arab jannatin wa anhara atau kama qala. Tidak akan terjadi kiamat sehinggalah tanah Arab yang tandus, yang kering kontang menjadi lembah-lembah, menjadi tempat-tempat yang subur dan dialiri sungai-sungai. Bumi Arab akan menjadi lembah yang subur dan dialiri dengan sungai-sungai. Jadi kalau kita ni lama dah tak boleh pergi dah, nampak gaya ni tak ada. Saya tanya dengan Ustaz Nizamuddin, Ustaz, agak-agak bila boleh pergi umrah balik? Tak tahu lagi, tak ada khabar lagi. Nah, kalau boleh pergi pun yang umur 50 ke atas tak boleh. Nah, yang ada penyakit kritikal tak boleh. Tambah pula sekarang umrah berapa hari je, kuarantin kat sini 3 hari, kat sana 3 hari. Berapa hari je kat sana dah. Kalau kena kuarantin pula, harga package dah tentu dah naik 20-30%. Nah, bagi yang berkesempatan sebelum ni pernah pergi, nah, beberapa tahun yang lepas, saya last pergi bulan 12 tahun lepas. Nah, bulan 12, bulan 1 dah mula pandemik. Covid ni dah mula. Itu last lah tu pergi. Rancang cadang asalnya nak pergi bulan 3 dengan mak. Tapi mak kata, mak tak tahulah dah kedok hidup lagi ke tidak bulan 3. Adik-beradik kata tak boleh jadi, kena pergi kau. Last sekali pergi. Kalau tidak, bulan 3 memang confirm tak boleh pergi. Bila kita pergi ke tanah Arab, saya bukanlah lama sangat pergi. Tahun mula-mula saya pergi 2005. Ada orang yang lebih awal daripada itu lagi, zaman kapal, naik kapal tu lagi awal dah. Berbanding dengan sekarang, kali yang terakhir kita pergi, banyak perbezaan, banyak perubahan yang berlaku. Di antaranya ialah makin banyak taman-taman yang menghijau, pokok-pokok yang menghijau. Padang Arafah tu sendiri satu masa dahulu adalah padang pasir yang tandus, yang tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada pokok. Pokok pada pasir adalah pokok pada pasir. Pokok-pokok yang kita tengok hari ini dulu tu tak ada. Dikatakan yang mencadangkan supaya ditanam pokok-pokok di situ ialah Presiden Indonesia. Tak silap saya, Soeharto dulu. Dia cadang kepada Raja Saudi waktu tu, tanam. Raja Saud kata, macam mana nak tumbuh. Nah, lalu tak tahulah benih tu daripada mana, bawa tanam dekat situ, dibuat sistem pengairan yang baik, saliran yang baik, akhirnya pokok jadi tumbuh subur yang mengubah bentuk ataupun geografi kawasan Arafah itu sendiri daripada pada pasir yang tandus menjadi kawasan yang menghijau hari ini. Itu belum lagi kita naik ke tanah tinggi Taif.
Sepanjang perjalanan kiri dan kanan ada kebun-kebun sayur, kebun tanah-tanah yang mula ditumbuhi dengan rumput-rumput yang menghijau. Wallahu a'lam. Ada pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang akan berlaku sebelum kiamat, di mana tanah Arab akan kembali menjadi tanah yang subur dan juga sungai-sungai yang mengalir. Maknanya hujan pun banyak. Waktu bulan Ramadan yang lepas saya sempat sampai saja bulan di sana hujan. Hari ke-21 hujan. Beberapa hari duduk di sana tu boleh katakan banyak kali hujan. Hujan yang lebat turun di bumi, di bumi Arab ni. Sedangkan dulu sangat susah nak dapatkan, nak berlaku hujan ni. Orang Arab ni bila hujan bukan macam kita. Ni angkat jemuran, hujan turun. Nah, kalau kita pakat larilah. Pakat lari masuk rumah. Orang Arab bila hujan dia pakat berlari keluar rumah. Kita berlari masuk, dia berlari keluar. Berlawan sungguh orang Arab dengan Melayu. Sebab apa? Kita tak payah tunggu musim hujan, hari-hari hujan. Musim dia, jangan katalah dah musim dia. Ada musim hujan, sana tak ada. Susah nak dapat hujan. Tiba-tiba sekarang ni kerap turun hujan yang lebat. Muslimin dirahmati Allah. Baik. Dah bunyi tu, saya ada kuliah lagi satu. Jadi kita berhenti situ dulu, insya-Allah. Dekat belakang tu tuan-tuan boleh belek tengok ada gambar-gambar. Ni bagusnya buku ni. Saya sebenarnya yang asal ni, yang ni tak ada gambar. Tapi koklah orang Taman Mawar ni suka tengok gambar-gambar. Jadi boleh. Yang ni ada gambar. Jadi bolehlah nanti tunjuk dekat anak cucu. Ni dulu ni macam ni lah, tanah Arab. Selepas kena Covid sampai sekarang tak boleh pergi lagi sana. Tak tahulah bila boleh pergi. Jadi muslimin dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyimpangkan kita daripada musibah-musibah, penyakit-penyakit yang melarat, dan Allah Subhanahu Wa Taala tarik semula penyakit Covid ni dalam masyarakat kita, seluruh dunia umat Islam khususnya. Mudah-mudahan kita dapat kembali menunaikan ibadat seperti biasa dan dapat menziarahi Baitullahil Haram dan dapat menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.